Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu cabaran komunikasi penyiaran dalam Islam, konsep hubungan sesama manusia, batas-batas pergaulan, adab pergaulan. Okey. Sebelum tu kita buka dengan bacaan al-umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Batas-batas pergaulan. Peringkat yang pertama iaitu perkenalan, ta'aruf dalam bahasa Arabnya. Nah, ta'aruf membantu kita saling kenal mengenali dalam memulakan hubungan. Melalui cara ini kita dapat membezakan sifat, bangsa, agama, kegemaran dan kedudukan yang ada pada diri seseorang. Peringkat yang kedua, kita dapat melihat, kita boleh memahami, peringkat memahami atau tafahum, membawa kita memahami dengan lebih mendalam tentang mereka yang berhubungan dengan kita. Apabila kita memahami latar belakang akhlak dan sifatnya, maka mudah bagi kita untuk menentukan siapa teman yang harus kita bergaul dan siapa pula yang harus dijauhi. Jika kita bergaul dengan orang yang baik akhlaknya, maka kita akan mendapat tempias kebaikan yang ada pada dirinya. Jika kita bergaul dengan mereka yang jahat, tempias kejahatan mereka akan mempengaruhi diri kita. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat tolong-menolong, iaitu dalam bahasa Arabnya dipanggil ta'awun. Ta'awun dalam bahasa Arab. Peringkat ini terhasil apabila kita telah menerima pergaulan yang terjalin sehingga menjadi akrab, iaitu qaraba, dekat. Setiap tindakan yang dilakukan pergaulan antara sesama manusia mestilah bertepatan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batas dan adab pergaulan. Dalam Islam, dia meletakkan syarat, iaitu aurat lelaki, aurat perempuan, pakaian lelaki, pakaian perempuan. Di sini ia menjelaskan aurat lelaki di bahagian mana. Nah, jumhur fuqaha daripada Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahawa aurat lelaki antara pusat hingga ke lutut. Namun, lelaki wajib menutup anggota yang terdekat dengan pusat dan lutut supaya aurat yang wajib itu dapat dijaga dengan sempurna. Itu aurat lelaki. Aurat perempuan pula, iaitu ulama muslimin berpendapat bahawa aurat bagi wanita ialah keseluruhan badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangannya. Maududi 1995. Pakaian lelaki iaitu hendaklah longgar dan sehingga tidak menampakkan apa-apa yang hendak dilindungi. Selain itu, pakaian lelaki itu tidak boleh menyerupai pakaian wanita dan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Tujuannya pakaian bukanlah untuk tujuan kebanggaan, mencari kemasyhuran, tetapi menurut syariat Islam. Pakaian wanita iaitu pakaian mestilah pakaian yang menutup aurat semua anggota badan kecuali bahagian muka dan tapak tangan seperti mana yang dibenarkan oleh dalam Islam. Pakaian wanita mestilah longgar supaya tidak menampakkan susuk tubuhnya. Pakaian wanita mestilah tebal, tidak menampakkan warna kulit sehingga tidaklah bersifat menarik perhatian dan syahwat kaum lelaki. Pakaian wanita juga tidak boleh menyerupai pakaian lelaki dan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Dan tujuan berpakaian adalah untuk menutup aurat seperti yang disyariatkan dalam Islam.
ada adab yang perlu diikuti, iaitu pertama, memelihara pandangan. Yang keduanya, menutup aurat. Menutup aurat secara sempurna. Seterusnya, tidak berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan, wanita. Yang keempatnya, menjaga perkataan dan mengawal perbualan. Seterusnya, mengawal perhiasan. Yang seterusnya, menghindari tempat yang tidak baik. Okey. Kesan buruk yang timbul daripada pergaulan bebas iaitu merosakkan jiwa dan akhlak. Yang keduanya, menyuburkan perzinaan. Yang ketiganya, merosakkan maruah diri, masyarakat dan negara. Yang keempat, membawa kepada kemurkaan Allah SWT. Merosakkan jiwa dan akhlak. Jiwa yang rosak akan melahirkan akhlak yang buruk. Kelakuan yang buruk ketika bergaul akan menyebabkan hati kita menjadi hitam akibat kesan perbuatan yang buruk tersebut. Dosa akibat maksiat yang berlaku akan mengakibatkan kita sukar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Diseteru untuk menghilangkan kekotoran tersebut, kita perlu sentiasa mengingati Allah SWT. Menyuburkan perzinaan ini, pergaulan bebas tanpa ikatan batasan akan menjadi punca berlakunya perbuatan zina dalam kalangan manusia. Oleh hal yang demikian, kita diperintahkan supaya menundukkan pandangan agar naluri serta keinginan dapat dikawal. Syaitan sentiasa berbisik-bisik agar manusia sentiasa berbuat dosa dan maksiat. Diseteru, kita perlu sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya sentiasa dilindungi daripada kejahatan ini. Merosakkan maruah diri masyarakat negara. Kita dapat lihat setiap perbuatan yang bercanggah dengan hukum Allah SWT pasti akan membawa keburukan. Kemungkaran yang dibuat akan merosakkan maruah diri seseorang. Tanpa maruah, seseorang itu tidak akan dihormati dan hilang harga dirinya. Masyarakat dan negara juga akan menerima kesan daripada pergaulan bebas ini. Membawa kepada kemurkaan Allah bagi sesiapa yang melaksanakan perintah Allah SWT, mereka ialah insan yang mulia di sisinya. Bagi mereka yang melanggar perintahnya dan larangan Allah SWT akan mendapat kemurkaannya. Dan hidup akan sentiasa berada dalam keresahan dan tiada lagi ketenangan jiwa akibat sentiasa melakukan dosa kerana melanggar perintah Allah SWT. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.